Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Berbahagia Tuan Haji Miswan Yunus, Setiausaha Bandaraya Johor Bahru. Berbahagia Puan Haji Datuk bin Muhammad, Timbalan ke Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad, Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Islam. Kehormati Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, Ketua Jawatan Warga Kerja serta Warga Kota Majlis Bandaraya Johor Bahru yang insya-Allah. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita bersiaran dalam kelas mengaji online anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan guru kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur untuk memulakan kelas pada falyatafaddal mashkura Ustaz. Terima kasih Ustaz Amirul selaku pengendali program pada malam ini. Wahayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah ala ni'matil Islam wal iman wa huma ni'matani kabiratani lil insan. Nahmadullah hatta wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Bandaraya Johor Bahru. Engineer Hajiah Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ustaz Aiman bin Aiman, Penolong Pengarah di Bandaraya Johor Bahru. Ketua-ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, Warga Kerja, Warga Kerja seterusnya, ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pertama sekali kita ucapkan rasa kesyukuran kepada Allah kita dapat teruskan kelas yang kita dapat jalankan setiap kali bagi setiap minggu. Jadi kita dipermudahkan urusan kita, diberikan kelapangan kita hari ini semua dapat hadir dan dapat beri kekuatan untuk kita kekal sampai akhir masa. InsyaAllah lah, insyaAllah dapat bersama saya. Cuma malam ini kita masih lagi tajuk yang sama, tanda mati. Cuma perkongsian malam ini iaitu tanda mati yang kita dah belajar tu daripada awal huruf Hamzah tu, kita nak gunakan, kenapa tanda mati, huruf-huruf hijaiyah bertanda mati ni kita betulkan. Itu ada perkara penting. Bidang tajwid ni bukan saja belajar untuk Quran. Untuk malam ni kita nak buat kelainan sedikit. Bidang tajwid merentas bidang Quran. Merentas bidang Quran maknanya kita akan sentuh dalam bidang yang berkaitan dengan ilmu tajwid juga. Menjaga tempat keluar huruf yang berbahasa Arab, menjaga sifat-sifat huruf yang dalam bahasa Arab ini biasanya dia dipelajari dalam bidang Quran. Kita guna pakai juga ilmu tajwid ini dalam bidang yang lain, dalam ibadah yang lain yang biasa pun jadi isu juga. Cuma biasanya isu-isu ini diminta untuk dijelaskan atau dibantu oleh guru Al-Quran itu sendiri dalam perkara berkaitan dengan sebutan atau makhraj dan sifat huruf. Jadi saya pernah mengajar, pernah membuat kursus. Bukan saya yang adakan kursus, tapi saya diminta bantu. Diminta bantu untuk perkara ini. Iaitu berkaitan dengan bidang tajwid yang perlu dibetulkan, yang perlu dibantu dalam perkara berkaitan dengan azan dan iqamah. Jadi malam ni kita nak fokus kepada bidang tajwid. Perkara-perkara yang kita sentuh dalam tanda mati itu, huruf-huruf itu, pentingnya belajar tanda mati itu untuk kita baca aplikasi dalam bidang azan dan iqamah. Jadi malam ni tajwid kita, tajwid fokus pada tanda mati yang kita bawa dalam azan dan iqamah.
sebagai orang lelaki. Kenapa kita kena tahu azan dan iqamah ini? Sebab azan dan iqamah ini kita guna pakai dalam menyeru manusia kepada datang kepada solat. Jadi itu biasa orang lelaki lah. Dalam masa yang sama, fungsi azan ni bukan saja azan dan iqamah di masjid dan surau. Kita guna juga azan dan iqamah, terutama iqamah ni di rumah masing-masing bagi solat sendirian atau solat berjemaah di rumah. Dan solat bagi wanita. Mereka mengguna pakai iqamah ini dalam ibadah solat mereka. Jadi kita sentuh. Malam ini, ilmu tajwid merentas Al-Quran dengan fokus kepada tajwid kepada bidang azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Okay, sebelum kita sentuh tentang azan dan iqamah itu, perkara-perkara yang berkaitan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, kita lihat fungsi dulu azan ini. Antara fungsi azan yang utama kita guna pakai azan dan iqamah ni dalam ibadah solat kita di masjid dan surau. Yang kedua, azan ini, azan ni terutamanya fokus pada azan ini biasa diguna juga untuk setiap orang lelaki yang mempunyai anak. Apabila dilahirkan anak, sunat kita melafazkan lafaz azan yang sama dalam azan menyeru manusia untuk solat, tapi diguna untuk dilafazkan pada telinga anak yang baru lahir. Dan lafaz azan yang sama itu diguna. Cuma laungannya tidak kuat seperti azan yang kita laungkan di masjid dan surau. Yang kedua, fungsi azan ni juga kita kena betulkan sebutannya, kena laungkan dengan betul. Apabila kita menghadapi apa-apa saja masalah, terutama apabila kita menghadapi situasi-situasi yang berbahaya, contohnya berhadapan dengan binatang buas. Azan ini diguna pakai untuk hindarkan binatang buas daripada diri kita. Kita azan kepada mereka, insya-Allah dengan menyebut nama Allah itu, kekuatan azan ini dapat menghalau binatang buas yang kita temui. Selain daripada itu, laungan azan juga kita guna pakai untuk dilaungkan apabila berlakunya kebakaran, untuk meredakan api yang marak, kita azan. Kemudian angin yang kencang yang menyebabkan kerosakan. Angin yang terlalu kencang yang boleh menyebabkan kerosakan harta benda dan sebagainya. Kita nak menyelamatkan diri kita daripada perkara itu, kita azan. Dengan azan ini, dengan izin Allah kita mohon pada Allah agar membantu kita. Dengan azan itu dapat meredakan angin yang kencang itu. Kemudian lagi apa? Fungsi azan ini juga digunakan untuk meredakan banjir ataupun kalau dulu tsunami kan. Kita azan agar air itu tidak merosakkan harta benda kita, insya-Allah. Kita kena gunakan azan ini pada tempat-tempat yang seperti ini untuk membantu kita. Dan yang biasa diguna pakai oleh orang Islam kita untuk azan ini juga bagi para perawat Islam juga kita gunakan untuk mendinding rumah-rumah kita. Biasanya kalau saya bantu dalam kehidupan masyarakat kita ni, kita akan pagarkan rumah itu. Sebelum nak pagar rumah tu, kita akan halau, kita akan pindahkan atau minta keluar benda-benda yang ada dalam rumah kita melalui caranya diazan setiap penjuru rumah itu untuk memberi tanda kepada benda-benda yang halus keluar daripada rumah. Itu tandanya kita azan itu, dan mereka faham bahawa dengan azan itu menyebabkan mereka akan kena keluar daripada tempat yang mereka duduk, supaya kita dapat tinggal dalam keadaan selamat, aman daripada gangguan. Okey, ini fungsi-fungsi azan. Okey, sekarang kita terus kepada lafaz azan. Jadi malam ini kita bincang tanda-tanda mati yang kita nak aplikasikan dalam azan. Selalu kita belajar tanda-tanda mati itu kita nak baca dalam Quran kan. Tapi ada juga yang bertanya sebab masalah azan ini juga jarang disentuh. Jadi biasanya permintaan oleh pihak-pihak masjid ni, dia akan minta yang menyentuh tentang membetulkan azan ni oleh guru-guru Al-Quran. Itu sebab saya antara yang diminta untuk bantu
bantu membetulkan. Bukanlah saya ni muazzin ataupun saya ni imam. Sebab saya guru Al-Quran yang di Tauliah. Jadi mereka nampak guru Al-Quran lah yang mahir dalam bidang ilmu tajwid, juga bidang alunan tarannum, untuk membantu dalam bidang azan. Sebab azan ni kenapa dia berkait dengan bidang tajwid? Sebab dia ada huruf-huruf hijaiyah, dan yang penting huruf hijaiyah yang dibaca, dilafazkan dalam azan ini, dia adalah huruf yang perlu dibetulkan tempat keluarnya dan sifat yang betul. Supaya bunyi azan itu cara melafazkannya betul sebutannya. Yang kedua, azan ni juga dia ada lagu. Lagu-lagu azan juga sama juga dengan lagu-lagu Al-Quran. Jadi kelayakan untuk menyentuh perkara ini adalah terletak pada guru-guru Al-Quran. Kalau letak kepada guru-guru yang mengajar bidang yang lain tak ada masalah. Tapi yang nak membetulkan bacaan ini banyak kepada kemahirannya kepada guru-guru Al-Quran. Itu sebab saya terpanggil untuk menyentuh juga tajwid ini kepada bidang azan. Untuk kita bincang pada malam ini. Jadi kita mulakan. Kita sharekan skrin dulu. Saya akan share skrin dulu sekejap. Lupa dah. Bawah ni. Okey. Jadi saya akan paparkan lafaz azan terlebih dahulu. Okey, dalam kita nak melaungkan azan, kita sebagai orang yang nak beramal dengan azan ni, kita kena belajar dan kenal azan, lafaz azan mengikut imam kita. Okey. Kita di Malaysia, kita ambil Malaysia dan khususnya di negeri Johor, kita bermazhab Syafi'i. Jadi azan ni merupakan ibadah kita. Ibadah dalam beribadah kita perlu mengikut imam. Okey, sebab azan ini kalau ikut imam-imam mujtahid dia ada berbeza sikit. Ada perbezaan. Saya sebutkan dulu kat sini, saya ringkaslah. Kita melafazkan azan menurut mazhab Syafi'i ni, dia ada 19 lafaz. Ada berapa lafaz? 19 lafaz. Itu kena faham tu dulu. Okey. Kenapa sebut mazhab Syafi'i? Sebab kita ada banyak mazhab kan? Ada imam mazhab yang 4. Jadi ikut Imam Syafi'i, lafaznya ada 19. Yang pertama takbir. 2 pun takbir. 3 pun takbir. 4 pun takbir. Nampak? Ada 4 takbir. Kenapa saya highlightkan takbir ni? Sebab dalam mazhab lain, dalam mazhab yang lain, dia ada berbeza sikit. Takbir yang dibaca 4 ini, kita mazhab Syafi'i. Kalau dimulakan azan ni, ada 4 takbir ni, mazhab Syafi'i baca 4 takbir. Okey. Mazhab Hanafi dan Hambali juga membaca 4 kali takbir. Baca 4 takbir ni lah. Cuma mazhab Maliki sahaja membaca dengan 2 kali takbir. Dia hanya ambil 2 kali saja. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup. Dia dah habis. Itu mazhab Maliki. Cuma kita jarang dengar lah sebab mazhab Maliki ni dengan negara kita ni jauh lah. Orang yang beramal dengan mazhab Maliki ni, antara tempat yang bermazhab Maliki ialah di Morocco. Afrika, di sekitar kawasan negara Afrika, Morocco itu, mereka bermazhab Maliki. Itu sebab kita jarang dengar orang azan bermazhab Maliki. Dan orang yang bermazhab Maliki ni, dia melaungkan azan dengan hanya 2 kali takbir sahaja. Okey, kita kembali pada mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i 4 kali takbir. Ingat, 4 jangan kurang pula. Yang kelima, yang kelima, keenam dan ketujuh. Okey. Mazhab Maliki, kita bermazhab Syafi'i, kita kena lafaz selepas takbir itu, kita kena lafazkan lafaz ini, iaitu kalimah syahadataini. Kalimah syahadataini adalah lafaz syahadah kita yang kita akan baca 2 kali ni. Kita akan baca ulang 2 kali pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Dibaca sebanyak 2 kali, jadi 2 lafaz, jadi 5 dan 6.
Kemudian kita akan lafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lafazkan sebanyak 2 kali. Okey, dan lafaz ini bukan dilaungkan dulu. Kita kena tarji' dulu. Inilah yang dikatakan lafaz dalam mazhab Syafi'i dibaca secara tarji' terlebih dahulu, iaitu tarji' ialah membaca secara perlahan terlebih dahulu sebelum dilaungkan kepada masyarakat, ada umat Islam. Kita kena lafazkan terlebih dahulu. Secara perlahan. Sebanyak dengan kadar laungannya. Kalau laungannya ada 2 kali, 2 kali. Jadi syahadah kalimah yang pertama, yang kelima, keenam ni diulang 2 kali. Kemudian yang kedua ni pun diulang 2 kali. Selepas diulang secara perlahan, barulah kita laungkan lafaz ini. Jadi dia jadi nombor 9, 10, diulang 2 kali, 11 dan 12 ulang 2 kali. Jadi dah 12 lafaz. Okey. Lafaz yang ke-13. Hayya 'ala salah diulang 2 kali dan 14. Kemudian seterusnya hayya 'alal falah diulang sebanyak 2 kali, 15 dan 16. Kemudian lafaz yang ke-17 dan 18 adalah takbir, diulang 2 kali takbir. Dan yang terakhir adalah lafaz la ilaha illallah. Jadi ada berapa semua lafaznya? 19 lafaz. Kenapa di-highlightkan nombor ni sampai 19? Sebab ada beza dengan mazhab yang lain. Contoh mazhab Hanafi dan Hambali contohnya. Mereka hanya membaca azan. Ini melaungkan azan hanya sekadar 15 lafaz saja. 15 tu maksudnya apa? Apa yang kurang? Dia hanya kurang kat sini. Kurangnya kat sini. Dalam mazhab Hanafi ni sedia maklumlah. Negara yang bermazhab Hanafi ni India, Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya itu mereka bermazhab Hanafi. Ada orang-orang India di Malaysia, India Muslim, sampai ada Masjid India. Cuba pergi ke Masjid India. Mereka azan, dengar baik-baik azan mereka. Mereka azan tak ada tarji'. Memang tak ada kat situ. Sebab tu mereka bermazhab Hanafi. Sebab kita ada Masjid India. Boleh dengar azan Masjid India. Tengok. Lagi di Mekah. Kalau mazhab Hambali ni di Mekah dan Madinah. Dengar azan Mekah dan Madinah, mereka bermazhab Hambali. Mereka tidak ada tarji' padanya. Tarji' ni mereka tak akan baca perlahan. Tak ada. Sebab bagi pendapat Imam mazhab Hambali, dia tidak membaca secara perlahan terlebih dahulu. Syahadatain ini. Tidak ada. Jadi kurangkan, bila kurang 4 lafaz ini, jadi mereka hanya ada 15 lafaz sahaja. Okey. Okey, apa beza dengan mazhab Maliki? Mazhab Maliki dia sama dengan mazhab Syafi'i. Azan mazhab Maliki dia ada tarji' juga. Cuma lafaznya kurang 2 saja. Dia ada 17 sahaja, iaitu kurang pada takbir. Takbirnya hanya 2 kali sahaja. Jadi lafaznya ada 17 lafaz, iaitu kurang 2 takbir padanya. Itu mazhab Maliki. Jadi kita ni yang bermazhab Syafi'i, yang di Malaysia ni ataupun khusus di negeri Johor ni, ramai yang membaca dengan mazhab mengikut azan-azan di Mekah dan Madinah. Mereka tidak membaca tarji'. Tak baca tarji'. Sunat lah. Tarji' ni kita mengikut meraihkan imam mazhab kita. Menetapkan tarji' ini, kita ikut. Kita bermazhab Syafi'i, kita baca secara perlahan. Secara perlahan terlebih dahulu. Lepas tu kita laungkan. Okey, sekejap. Nanti lepas ni, siapa yang nak azan, boleh lafazkan azan. InsyaAllah kita betulkan. Tapi sebelum kita nak azan ni, saya tunjukkan dululah. Kita betulkan kesilapan dulu. Okey, sekarang kita mulakan. Kesilapan yang perlu kita baiki, kita mulakan yang pertama. Okey, ni catatlah kalau boleh catat. Kenapa? Sebab orang lelaki, dia dengan azan tak boleh dapat pisahkan. Dialah yang akan laungkan kat surau masjid. Dia jugalah yang akan lafazkan pada anak-anak yang dilahirkan. Jadi kita sama-sama baikilah. InsyaAllah. Okey, apa pembetulan dalam bidang tajwid untuk azan ni? Ni mari kita bincang. Pertama, dalam bidang tajwid, hamzah yang pertama ni, kesalahan yang pertama iaitu hamzah pada kalimah Allah ni. Hamzah pada kalimah Allah ni, dia kalau ikut ilmu tajwid, dia tak boleh dilepaskan.
dia kena tahan. Tahan dan lepas. Itu maksudnya dalam ilmu tajwid sebut syiddatun. Hamzahnya tak boleh dilepaskan. Dilepaskan suaranya begitu saja. Contohlah ada orang azan begini. Allahu Akbar. Dia suara Hamzah. Hamzah itu dibaca dengan panjang gitu. Allah. Okay. Bila panjang begitu, seolah-olah Hamzah tu bila dia panjang begitu, ada huruf mat selepasnya, dia akan panjang mesti ada huruf mat. Jadi seolah-olahnya bertukar. Hamzah itu, dia jadi Hamzah bertukar kepada Hamzah yang asalnya Hamzah wasal, dia bertukar jadi Hamzah istisham. Dalam bahasa Arab, istisham ni itu Hamzah yang diguna pakai untuk pertanyaan. Bila panjang Allah, dia jadi pertanyaan. Hamzah yang berbaris di atas merujuk kepada makna adakah. Rubahlah. Bila adakah Allah Akbar Maha Besar. Dia akan berubah begitu. Jadi pertanyaan pula. Itu dipanggil Hamzah istisham. Okay? Istisham ni dalam bahasa Arab itu pertanyaan lah, merujuk kepada pertanyaan. Jadi jangan panjangkan Hamzah ni, sepatutnya satu harkat. Cara bacanya ditahan suara, jangan dilepaskan suara begitu. Nanti berubah jadi panjang pula. Jadi Hamzah ni sifatnya syiddah, syiddatun maksudnya tahan dulu suara di pangkal halkum dan lepaskan balik. Okey, dengar saya baca, tahan tahan baru lepaskan suara. Jadi kalau nak azan, tahan dulu, tahan baru lepas. Contoh Allah, tahan dulu suara Hamzah. Tahan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Itu je. Boleh Boleh lafazkan kat rumah. Cuba. Tahan dulu suara baru dilepaskan. Itu kesalahan pertama lah, kita baiki malam ni. Okey, ke depan sedikit. Lepas Allah, kalimah Allah ni kita tidaklah highlightkan sangat ikut macam Quran. Jadi kalimah Allah ni kalau panjang lebih sedikit pun tak ada masalah. Dia bukan ayat Al-Quran cuma dan dia tidak mengubah makna lah. Kita hanya yang mengubah makna, yang rosakkan dia punya sebutan huruf tu yang kita highlightkan kalau azan. Kalau yang Quran dia lebih ketat lagi. Kalau Quran tu lebih ketat. Kalau Allah ni 2 harkat je tu lebih. Kalau ikutkanlah. Tapi dalam azan ni kita hanya pilih mana yang merosakkan makna, yang boleh mengubah makna, tertukar huruf, yang itu kita fokuskan supaya orang faham. Ini bukan ayat Quran, okey azan. Cuma kena jaga huruf tu jangan tertukar bunyi, jangan salah makna. Itu je kita highlightkan kena faham. Saya tak boleh lah kata tajwid ni kita nak sama dengan Quran. Mesti ada beza dengan azan tu ada beza sikit. Okey. Jadi yang Allah ni okey, ada yang nak tanya ke? Kalau ada yang nak tanya, nak melafazkan boleh kita just ada masalah Kalau nak tanya sementara kita sambung. Hu jangan panjang Hu ni pun satu harkat. Satu harkat. Tu satu harkat. Hu pun jaga sebab nak elak mengubahnya. Hu ni yang kena jaga. Hu satu harkat. Okey, kesalahan seterusnya ni Hamzah ni. Bukan kesalahan tapi ada yang baca tak kurang tepat mengikut kita mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kita di Malaysia ni Hamzah ni kita baca dengan bacaan tahqiqun. Kena faham ni, tahqiqun ni adalah nama satu khilaf bacaan dalam ilmu qiraat, dalam ilmu membaca Al-Quran, ilmu membaca Quran. Tahqiqun. Kita di Malaysia membaca menjelaskan Hamzah ni dengan baris atas. Bacanya macam tadilah. Itu tahqiq. Ada azan di luar sana membaca dengan tashil. Saya kena beritahu juga. Tashil ni adalah khilaf juga dalam ilmu membaca Quran. Bacaan tashil ini adalah bacaan khilaf atau tajwidul qiraat yang dibaca dalam Al-Quran pada huruf Hamzah juga. Cuma kita di Malaysia, kita tak baca dengan tashil Hamzah ni. Walaupun tempat lain dibaca. Contoh,
muazzin Masjidil Haram, dia membaca dengan tashil hamzah ni. Dia bacalah dengan tashil hamzah. Dua-dua ni. Bukan dua je. 3, 4. Bacaan tashil ni macam apa bunyi dia? Tashil ni dengar baik ya. Tashil memberi makna membaca huruf hamzah, mana-mana hamzah yang dia pilih, dengan bacaan bunyinya tu bunyi antara hamzah dan alif. Bunyi antara hamzah dan alif. Bunyi dia macam mana? Okey, saya sebutkan yang dalam Quran ni. Dalam Quran, bacaan tashil ni ada satu tempat yang wajib kita semua orang Islam di Malaysia yang mazhab Syafi'i mengikut Imam Hafs an Asim, kita wajib baca satu tempat dalam Quran tu. Semua kena baca dengan tashil. Tak boleh baca cara lain. Kalimahnya dalam Quran bunyi dia begini. Ini perkataan dia. Ajamiyun. Yang itu semua orang kena belajar bunyi tashil. Baca dengan tashil. Tak boleh ubah bunyi lain. Cuma ada tempat-tempat lain yang ada pilihan. Tak nak baca tashil, baca dengan kadar yang lain. Itu ada. Contohnya kalimah yang tashil lain. Ikut imam kita juga, tapi ada pilihan. Tak nak baca pun tak apa. Contohnya, Al-Dhankaraini. Kalimah lain lagi, Al-Ana. Kalimah lain lagi, Allah. Itu adalah bacaan tashil yang boleh dibaca secara pilihan. Nak baca boleh, tak baca pun tak apa. Tapi yang wajib baca dalam Quran ikut imam kita ada satu tempat bacaan semua orang kena baca kat situ, satu je dalam Quran. Itu yang saya tunjukkan awal tadi. Ajamiyun. Okey. Itu dalam Quran. Dalam azan ada tak? Ada orang baca tashil. Itu muazzin Masjidil Haram. Dengar dia baca begini. Tashilnya bunyi begini. Dengar saya baca saya tunjukkan dulu. Yang ini janganlah baca kat Malaysia kalau boleh. Kalau nak baca kat mana, tapi saya beritahulah. Baca tashil pada hamzah itu kita tak baca kat Malaysia ni. Kalau boleh kita baca tahqiq. Jelaskan hamzah. Contoh dengar Allahu Akbar. Okey, yang pilih kat dah saya bulat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bunyi bacaan tashil. Jelas pelan-pelan. Catat. Kalau baca tahqiqun, iaitu dijelaskan bunyi hamzah berbaris di atas dengan bacaan yang dibaca fathah, bunyi begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada beza tak? Beza Yang pertama tashil, yang kedua tahqiq. Dah, kita bagi yang tu pula. Kita baca tahqiq Sini hamzah. Kemudian kesalahan pada kaf. Ini kesalahan Ini kesalahan pula pada kaf. Dibaca dengan begini. Akbar. 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 Bila bunyi akbar, itu maksudnya dalam sifat huruf Al-Quran disebut qalqalah. Apa tu qalqalah? Qalqalah ni adalah merupakan sifat huruf daripada sifat-sifat huruf yang tunggal. Apa maksud qalqalah? Maksudnya memantulkan bunyi huruf daripada tempat keluar dia. Pantulkan. Dan pantulan itu menggunakan suara. Itu nama qalqalah. Suara, huruf kaf, pantulan suaranya ake. Itu pantulan suara lah tu. Ake, guna suara. Pantulkan suara tu. Ake. Ake. Itu tak boleh macam tu baca. Maksud apa? Sebab kaf dalam ilmu tajwid, huruf kaf ni tak boleh ada pantulan. Dia bukan sifat dia qalqalah. Kalau ada kita gunalah. Dia tak ada. Yang ada huruf qaf. Kalau qaf betul. Haq. Itu qalqalah sesuai dengan huruf qaf. Kaf tak ada sifat tu.
Jadi kaf ada sifat apa? Sifat kaf bukan pantulan suara. Tapi sifat kaf dia melepaskan hamas. Sifat dia hamas. Hamas ialah apa? Melepaskan nafas. Bunyi macam ni. Ak. Suara tahan. Suara kaf tahan. Syiddah. Tahan dulu. Tapi nafas lepas. Ak. Ak. Tahan suara. Ak. Ak. Nafas lepas. Ak. Nafasnya. Ak. Itu nafas. Bukan suara. Ak. Cuba bunyikan. Ak. Ak. Nafasnya. Ak. 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 Kena bunyi. Ak. Ni. Ak. Sifatnya. Kalau tak ada tak apa. Tapi cacat lah sikit. Cacat lah tu kata cacat tu. Hilang sifat dia. Macam manusia lah. Ada tangan. Tangan ada. Sifat kepada tangan tu tak ada. Tangan dia tak boleh angkat. Tak boleh bergerak. Itu cacat lah. Itu kata sifat. Kaf. Nafas sifat dia. Ak. Masukkan sifat dia. Ak. Ak. Baru ada sifat dia. Tak apa, pelan-pelan. Sebab kita belajar ni tak kena pelan-pelan. Ak. Lah. Pelan-pelan lah. Tanda-tanda. Ada sifat apa? Nafas. Okey, dah. Ada lagi ni ke depan dia. Kemudian, kesalahan seterusnya. Kita ke depan sikit lagi. Huruf ba. Ba ni dibaca dengan apa ni? Ba. Ba ni dibaca dengan ada alif. Alif. Itu termasuk gaya orang azan. Macam-macam gaya orang azan ni. Ada panjang pada ba ni. Kalau boleh jangan panjang kan. Yang ni yang benda je ni saya kita bidang tajuk kita betulkan supaya jangan panjang pada ba. Kenapa kena betulkan ni? Kalau dalam selawat tak ada pula nak betulkan sebab lafaz azan ni setiap satunya diturunkan kepada Nabi secara tauqifi. Bukan saja-saja cipta tak. Kalau selawat ni ada orang karang, ada ulama karang selawat. Kita tak highlightkan sangat, tak ada nak tekankan sangat selawat ni terpanjang terpendek. Dia lain kalau perkataan atau ayat-ayat atau lafaz-lafaz yang kita karang, ulama kita cipta, dia berbeza dengan yang diturunkan oleh Allah secara tauqifi seperti lafaz azan. Kena jagalah azan ni, kena jaga sikit. Jangan sampai kita menambah huruf-huruf dia. Itu kena jaga sebab mana yang diturunkan macam itulah kita ikut daripada sunnah Nabi SAW melalui imam-imam mujtahid. Kita ikut. Kita ada imam, kita jangan buat sendiri. Dia ibadah ni kita tak boleh nak olah-olah ibadah yang telah disampaikan oleh baginda Nabi melalui imam-imam mujtahid kita akur. Sebab kita orang awam ni kita ikut imam-imam mujtahid kita. Right. Tapi jadi bar tu jangan panjang lah. Bar. Contoh ni panjang gini. Ini contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar. Panjang gitu. Itu tak sebut dalam solat lagi. Dalam solat pun takbir intiqalat pun panjang roh tu. Dia ada yang boleh panjang, ada yang kena jaga jangan panjang sangat. Dia takbir intiqalat, takbir perpindahan tu kan antara rukun kepada rukun yang seterusnya kan. Allahu Akbar. Panjangkan bar. Hati-hatilah Dia tak sentuh lagi Kini dalam azan. Kalau boleh jangan panjang sebab dia ada makna dia. Kalau ba alif ra ni dia bila akbar itu satu nama. Perkataan itu jadi berubah. Dia satu nama bagi darah yang kotor. Satu nama bagi darah yang kotor. Itu sebab jaga. Yang benda boleh mengubah makna ni kena jaga. Jangan panjangkan bar. Kalau boleh pendek je. Bar. Jangan panjangkan bar tu. Bar. Jangan. Bar. Dibaca. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bar. Jangan panjang bar tu. Macam tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bau mak dia tak rosak Boleh setakat tu boleh Okey, sambung lagi. Kemudian kesalahan lagi huruf ra ni kita ambil sampai ujung dah. Huruf ra pula. Ra ni jangan tekan getaran dia terlebih sangat. Contoh bar. Terlebih. Bila berlebih getaran atau disebutkan sebagai tikrar ni dalam ilmu tajwid, tikrar iaitu getaran.
Getaran pada huruf ra itu. Berulang-ulang getaran. Itu namanya tikrar. Dan jangan berlebihan. Bila berlebihan, akbar. Bila berlebihan pun berubah makna kepada nama satu benda disebut sebagai gendang. Gendang. Akbar. Itu maksudnya gendang. Ini kita nak betulkan ni. Huruf-huruf bertanda mati. Ra bertanda mati. Kita sebut dengan betul. Kaf bertanda mati. Jaga. Ni kita aplikasikan tanda mati dalam tajwid azan lah. Supaya orang penting, rasa penting. Sebab kenapa saya highlightkan merentas Al-Quran saja, kita merentas bidang yang lain, azan, iqamah, sebab supaya masyarakat kita rasa penting belajar Quran ni. Belajar ilmu tajwid. Kita belajar tajwid tu memanglah untuk Quran, tapi ada pentingnya belajar tajwid ni sebab kita akan ambil manfaat dia kepada bidang yang lain. Contoh azan. Kita tahu nak matikan ra dengan betul, nak matikan kaf dengan betul, tidak menyalahi sifat dan makhraj dia. Itu penting belajar tajwid ni. Okey, jadi yang betulnya ra tu jangan getarkan berlebihan tikrar dia. 2 harakat cukup. Dia 2 getaran cukup. Untuk tikrar, getaran ra tu 2 getaran sudah madai. Dengar saya baca. Allahu akbar, Allahu akbar. Cukup. Bar. Cukup. Bar. Jangan bar. Jangan lebih sangat. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey. Seterusnya. Huruf ra. Okey, ra ni yang ni bukan makhraj, yang ni sifat. Sifat tertukar. Ra ni sifat dia jangan menahan. Tu ada juga orang azan. Ra ni dia macam baca Quran lah, dia tahan suaranya. Dia baca begini. Allahu akbar, Allahu akbar. Bar. Ra tu ditahan suaranya. Kalau dalam ilmu tajwid, ra tu ditahan begitu, menghilangkan 4 sifat. Sebab dia tahan suara ra. Sepatutnya tak boleh tahan macam tu. Sifat pertama hilang. Inhiraf. Bunyi melencong pada ra tak kedengaran. Dah ditahan begitu. Kedua, tafkhim. Tafkhimur ra. Ra yang bunyi dia tebal, tak jelas. Sebab dia tahan begitu. Yang ketiga hilang. Sifat tawassut. Sifat suara yang dilepaskan pertengahan. Tak dengar sebab ditahan suara. Yang keempat, tikrar. Getaran ra tu tak kedengaran. Sebab apa? Sebab ditahan suaranya. Akbar. Semua 4 sifat tu hilang gitu je. Jadi keluarkanlah, lepaskan. Bunyi yang betul macam ni. Akbar. Dia bunyi r. Bila bunyi r. 4 sifat semua ada. Yang tebal pun ada, getaran pun ada, bunyi lencong pada hujung lidah yang melengkung pun ada, tawassut, suara yang terlepas pertengahan pun ada. Jadi azan jangan tahan suara. Lepaskan bunyi ra tu. Akbar. Gitu. Bar. Dia suara terlepas. Dia suara tu baru sampai ke hujung lidah. Kalau tahan suara tak sempat sampai ke hujung lidah yang melengkung. Tu tak sempat sampai. Sebab kita dah tahan suara dia. Jangan tahan suara. Lepaskan lagi suara. Ke depan. Dengar saya baca. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru lepas. Cuba baca. Kat rumah. Allahu akbar, Allahu akbar. Benda boleh bincang je. InsyaAllah, Ustaz. Pelan-pelan. Ini kalau dapat baiki ni, senang dah kan. Ini nak bawa Allahu akbar tak habis-habis lagi, Ustaz. Lepas sebab takbir ni dia penting. Pak, kekuatan azan ni bermula dengan takbir. Dengan takbir ni kalau dengar dengan betul, semua dia boleh menyelamatkan kita. Cuba buat baca dengan betul, kita lafazkan di depan binatang buas. Lari binatang buas kalimah takbir ni. Takbir ni itu sebab dipanggil takbir. Sebab gabungan 2 perkataan yang hebat, yang agung. Pertama kalimah Allah. Kalau kita guna Allah saja, dia tak panggil takbir. Kalau Allahu namanya lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Tapi kalau digabung dengan akbar ini, Allahu dengan akbaru dipanggil takbir. Itu sebab kalau dalam solat dipanggil takbir. Al-ihram. Takbir.
Dia pakai takbir. Atau takbiratul ihram. Dia kena gabung mesti dua perkataan. Allahu dengan akbaru ni kena ada. Macam kita azan ni kita mengangkat takbir kan. Takbiratul ihram tu Allahu akbar. Kita tak boleh baca Allah. Tu tak cukup. Tak cukup kadar dia. Yang disebut takbir, dia mesti gabungan dua perkataan baru disebut sebagai takbir. Kan? Kalau tak baca habis tu, jadi sembahyangnya macam mana tu? Tengoklah dalam solat rukun dia. Nak sempurna solat tu kena cukupkan 13 rukun tu. Sempurnalah, itu je. Kalau rukunnya tak cukup ataupun rosak rukun dia. Tak sempurna. Tengok cara dia bacalah. Kalau baca Allah, lepas tu senyap bar, bar je ujung sebab nak masuk niat kan. Susah, kita tahu bar je. Tak sah, tak masuk solat lagi, belum sah solat lah, belum masuk solat tu lagi. Sebab dia punya sebutannya tak betul. Kenapa? Kena fokus betul sebab dia rukun. Takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i dia adalah rukun qauli yang perlu dilafazkan al-isma' binafsi. Kita kena dengar dengan telinga kita dengan jelas setiap satu huruf daripada a itu sampai ra yang mati. Ra mati kena jelas bunyi dia. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Kita pasal tu sebab kita sebut mazhab Syafi'i kena jelas dengar bunyi tu. Kalau hilang satu huruf tak sah lah, rosak lah dia punya rukun tu. Dia punya bacaan tu mesti dijelaskan kan. Ini dalam azan. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, azan jadi ra tadi jangan tahan suara. Seterusnya sambung lagi. Sekarang ni kita biasa azan ada orang dia berhenti kat ra ni. Allahu akbar. Dia berhenti situ. Kemudian dia ambil balik yang kedua takbir. Allahu akbar. Dia gitu, dia berhenti dulu. Ada kita bincang yang baca terus dulu. Yang baca terus ni. Kesalahan yang baca terus ni atau dipanggil wasal. Dalam baca Quran dalam ilmu tajwid disebut wasal, bacaan wasal. Tu kata merentas azan. Bacaan wasal dalam azan. Nak baca terus dalam azan untuk gabungkan dua takbir ni boleh. Tapi kesalahannya kat mana? Dia tak membariskan baris depan ni. Ni kesalahan dia. Contoh, Allahu akbar, Allahu akbar. Ramai muazzin baca macam tu. Allahu akbar, Allah sepatutnya kalau nak baca terus, wasal ni baca teruslah. Ra ni hidupkanlah baris dia. Allahu akbar, Allah, rullah. Hidupkan baris dia. Ru. Allah. Hidupkanlah, bukan susah pun. Ada baris tu kan. Baris depan tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Hidupkanlah baris dia. Itu kesalahan seterusnya. Kemudian, kalau kita nak berhenti, ada orang azan dia berhenti pada takbir pertama baru dibaca takbir kedua. Kalau nak berhenti boleh, barulah matikan ra-nya. Cumanya biasa orang berhenti ni, dia berhenti tapi dia membaca secara saktah. Saktah tu apa? Saktah tu adalah khilaf bacaan juga dalam tajwid qiraat. Dia panggil saktatun. Saktatun. Apa maksud saktatun ni? Saktatun ni maksud diam. Diam seketika dengan kadar berapa lama? 2 harakat diamnya. Kemudian meneruskan bacaan dengan nafas yang sama. Maknanya dia tak ambil nafas barulah. Dia guna nafas yang sama je. Lepas dimatikan ra ni, Allah. Lepas dimatikan ra, apa dia buat? Dia sambung balik lafaz takbir kedua ni dengan nafas yang sama. Contoh macam ni. Dia guna nafas yang sama. Dia tahan nafas je. Allahu akbar. Tahan nafas 1, 2. Kemudian dia sambung terus. Allahu akbar. Tu style gaya yang kedua orang azan. Allahu akbar. Tahan nafas 2 harakat. Sambung balik. Allahu akbar. Gitu. Kesilapannya kat mana? Pada saktah tu. Tak boleh saktah kat situ. Ambil nafas baru. Bila matikan ra, kita nak mula balik ayat, kita tarik nafas sikit. Sikit je. Macam ni. Allahu akbar. Ambil nafas sikit. Allahu akbar. Gitu je. Boleh InsyaAllah boleh tak? Kalau nak azan begitulah.
Tu. Alright. Habis. Habis Untuk takbir saja kita dah baiki dah. Banyak perkara tadi tu. Pada takbir saja kita nak baiki supaya apa? Pertama tak rosak makna. Yang kedua tak tertukar huruf dan sifatnya. Itu je. Okey, habis. Ada soalan nak tanya tak? Okey, kalau kita teruskan. 4 kali takbir ini kita laungkan. Kemudian seterusnya dalam mazhab Syafi'i ada 4 lafaz yang perlu dibaca secara perlahan. Baca perlahan macam mana? Atau dipanggil tarji'. Tarji' maksudnya dilafazkan terlebih dahulu kalimah-kalimah syahadataini ini secara perlahan. Begini. Lepas kita azan takbir tadi, contoh saya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah 2 2 takbir. 3 dan 4 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah 4 Kemudian jangan laung dulu syahadatain ini. Lafazkan secara perlahan. Baca begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafazkan dulu. Selesai. 5 sampai 8. Baru kita laungkan. Ni, laungkan 9 dengan 10 ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Wow. 9. 10. Asyhadu an la ilaha illallah. Loh. 11. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yes. 12. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 12. Okey, kita bincang ni dulu sekejap. Apa kesalahan dalam lafaz syahadatain ini? Masalah syahadatain ni orang Melayu kita lah kalau azan, dia punya huruf ha bulat ni susah nak baca. Di awal ni dengan nak matikan ha ujung. Ha kat ujung tu tak bunyi. Dia baca asyhadu. Cuba dengarlah mana-mana tempat asyhadu, asyhadu. Rosaklah makna dia. Asyhadu. Ada baca asyhadu, ada ataupun kalau gigi dia kalau gigi dia tak ada ke atau gigi baru, dia akan baca asadu. Asadu. Bila baca asadu, dia maksud dia singa. Singa dalam bahasa Arab asadun. Asadun singa. Bila baca asadu tu, dah geleng kepala lah, dah singa dah pula, kan? Jadi sebutan tu lah, kena sebut dengan betul. Asyhadu. Cuba Haji bunyi. Asyhadu. Asyhadu. Barulah makna dia betul ni. Rosak makna sebab tertukar bunyi huruf. Ataupun hilang huruf ha bulat ni, hilang. Satu lagi kat ujung ni huruf ha bulat ni tak bunyi. Allah, illallah. Dia tak bunyi ha bulat. Kena bunyi ha bulat tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana ada bunyi? Itu lagi ramai yang baca. Pergi mana-mana sebab susah. Orang Melayu kita nak turun huruf ha bulat ni susah. Patutnya
bunyikan ha bulat tu turun kat pangkal halkum. Contoh. Asyhadu anna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nampak je turun. Allah. Turun. Ha bulat. Asyhadu an la Ha bulat ni. Okey. Kita baiki dah tu Okey. Kemudian yang bawah ni pun sama. Asyhadu ni. Saya bulatkan siap. Ini pun masalah jugalah. Ni tempat yang sama. Tak keluar dia punya bunyi ha bulat tu lah. Itulah. Kalau dapat baca betul, lagi baik. Okey. Kemudian, hayya 'alas salah. hayya 'alas salah. Apa masalah hayya 'alas salah? Ramai baca hayya, dia tak ada sabdu. Dia huruf ni bersabdu, ya. Bila bersabdu, dia tak boleh bunyi satu huruf. Ya ni dia ada dua huruf. Hayya. Cuba baca. Hayya. Ada dua. Satu ya mati. Ya balik atas. Ada dua bunyi. Kesalahannya apa ni? Dibaca dengan satu bunyi. Hayya. Hayya 'alas salah. Hayya. Ya. Ya mati tak ada. Ya mati tidak ada pada dia. Itu ramai yang baca salah gitu. Patutnya hayya. 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 Okey. Hayya. Itu makhraj ya. Dia kena naikkan tengah lidah ke lelangit tengah untuk matikannya. Kalau tak naik tengah lidah, dia akan bunyi. Ya tu tak bunyi. Tak bunyi mati ya tu. Dia hanya bunyi ha dengan ya saja. Hayya. Hayy. Tak ada bunyi tu. Hayya. Tak ada bunyi. Hayya. Yang kedua, okey, itu yang pertama lah. Ya ni. Yang kedua ni huruf ta ni, tak mati huruf ha. Dia ta marbutah ni, dia ada dua huruf dalamnya. Yang dua titik tu ketika wasal. Solati. Tapi kalau waqaf, kalau kita berhenti bacaan pada hujung ni, dia guna huruf yang kedua bawah ni. Ini huruf ha bulat. Bila baca berhenti, kita guna ha bulat. Kalau baca terus, kita punya huruf ta. Yang atas tu titik dua tu huruf ta. Ini ada dua huruf. Satu ta, satu ha bulat. Ada dua. Baca terus guna ta. Baca berhenti guna ha bulat. Faedah dia. Sekarang kita berhenti kan? Bunyi ha bulat tu. Contoh. Hayya 'alas salah. La. Ya bulat. Bulat. Cerita dia. Ini pun sama. Hayya. Dia baca hayya. Lepas tu hayya. Hayya. Dia matikan tak? Hayya 'alas salah. Boleh? Kemudian hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ni pun masalah. Hayya ni saya dah bulat sama juga. Ni pun dia baca satu ya saja. Patut dua ya. Ini pun masalah hujung. Hujung ni tak mati ha. Ha tu tak mati. Patut matikan ha. Macam mana? Dihimpit nafas. Himpit bagi bunyi. Baru mati ha pedas. Contoh. Hayya 'alal falah. Tu. Allah. Bunyi.
Hayya 'alal falah. Okey. Dua-dua lagi bunyi. Jadi dah berapa lafaz dah? 15, 16. Habis. Dengan kesalahan ni kita baiki Yang 17, 18 ni samalah dengan takbir yang mula-mula tadi. Ini kita dah baiki dah. 17, 18 dah baiki di awal tadi. Okey. 19 kalimah la ilaha illallah ni. Kalimah la ilaha illallah ni penutup dia. Masalahnya ha bulat ni ujung dia tak mati. Tu masalah dia. Ha bulat dia tak dimatikan. Okey. Jadi baca macam mana? La ilaha illallah. Matikan ha bulat tu. Cuba Ji. Matikan ha bulat. La ilaha illallah. Matikan ha bulat. Habis. Selesai. Maknanya iqamah nantilah, tak sempat lah kot. Iqamah hari ni kita buka soal jawab dulu. Iqamah minggu depan lah. Iqamah. Hari ni settlekan azan dulu. Ada soalan tak? Saya buka soalan untuk azan dulu. Untuk azan dulu. Ada soalan? Soalan ni Ustaz. Nak tanya. Silakan. Ya Ustaz. Ni Ustaz, ada yang hai dia macam hayya tu dia macam buat dua harakat Ustaz. Hayya dia satu ke dua Ustaz? Dia macam lama. Dia tak panjang. Hayya ala. Hayya dia lama. Dua ke atau satu harakat Ustaz? Kadang-kadang gaya tu, tapi hayya sepatutnya hayya. Dia tekan gaya tu kan. Hayya. Dia matikan ya tu yang pertama tu, dia kena dia highlightkan situ sikit. Hayya dia lama. Itulah dia panjang hayya. Dia nak lagu tu, nak lagukan. Dia nak lagukan. Tapi tak ada masalah. Tak lama kan? Dia jangan panjang sangat lah. Jangan panjang lah sebab dia tak panjang sangat situ. Tak ada masalah. Dia yang tu tak ada. Yang boleh berubah makna kalau tak ada ya. Ya tu ada dua ya tu. Kena bunyikan dua ya lah. Kalau bunyi dua ya tak ada masalah. Kalau tak bunyi, tak bunyi dua ya. Ya yang pertama mati tu tak bunyi. Hai dengan ya saja. Tu yang tak boleh. Ha dengan ya tu kena. Hayya sepatutnya. Jangan hayya. Hayya. Itu. Okey, boleh Ada soalan lagi? Azan. Tanyalah apa berkaitan azan. Boleh, insyaAllah. Settlekan kat sini. Settlekan. Jadi kalau ada tanya, boleh tanya. Ada Ustaz, lagi satu apa ni macam asyhadu an la ilaha tu panjang Ustaz. Yang tu kalimah tu. Asyhadu tak apa Ustaz Asyhadu kalimah syahadatain. La ilaha. Tak boleh panjang. Ha tu tak ada mat situ, tak boleh panjang. Kalau nak panjang pada huruf mat tu dia bolehlah juga. Asyhadu an la ilaha. Ha ni tak pendek, satu harakat je. Ya. Yang nak panjang yang ada huruf mat boleh. Asyhadu an la boleh panjang. La ni boleh. La boleh panjang. Ila boleh panjang. Allah boleh panjang. Dia hal panjang Ustaz. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Ha ni satu harakat je. Satu harakat je. Ha, tak boleh panjang. Dia tak boleh panjang lah. Itu tak boleh panjang. Asyhadu an la. Tu boleh panjang. Ilah boleh panjang. Ha pendek. Ha illallah. Allah boleh panjang. Allah. Azan ni boleh sampai 14 harakat boleh panjang. Kalau yang hujung tu Yang masih Ustaz, mesti je. Iya, boleh. Boleh tanya, tak ada masalah. Nak test azan pun boleh. Nak baca
baca. Ini saya highlightkan bahagian tajwid saja tau. Lagu tu harus je. Yang sebutan ni yang nak kena jaga. Sebutan dia. Lagu pun ada lagu azan. Semua lagu ada. Lagu Boleh tak azan Ustaz? Wan boleh. Nak azan? Haji? Saya cuba Ustaz. Boleh insya-Allah Ustaz. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarjih dulu. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey Haji, bagus. Baguslah azan. Kita cuma baiki sikit lah. Baiki sikit. Jadual. Baiki sikit lah Dia tarjih tak masuk. Tarjih. Okey, Haji azan tadi yang nampak jelas yang ni yang warna biru, yang biru tu. Asyhadu ni yang bukan. Ni Haji bunyi dia ha ni tak bunyi tadi. Tak berbunyi. Asyhadu. Ikut saya. Asyhadu. Allah. Ni nun ni masuk pada nun ni masuk pada lam. Jangan la. Dia masuk. Lepas masuk lam terus. Allah. Cuba baca. Allah. Okey. Yang ni ha bulat. Illallah. Cuba. Illallah. Bawah lagi. Allah. Illallah. Ada perubahan. Ini bersama. Yang ini bersama. Okey, yang ni pula ayat salah. Ni la. Ujung tu mati ha. Hayya 'alas salah. Mati ha bulat ni. La. Lagi sikit. La. Bawah lagi. La. Kita buat latihan lagi dah. Ini bersama. Dah tu. Yang ni matikan. Ni himpit nafas. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu bersama Okey, yang lain. Yang ni la ilaha illallah matikan ha bulat. La ilaha ujung dia. Illallah. Cuba. Illallah. Illallah. Kita buat latihan Kita kena jelaskan bunyi ha ni di pangkal halku. Okey, tahniah Haji. Terima kasih banyak. Bagus. Terima kasih Ustaz. Dapatlah kita bincang sikit kan. Okey, jadi sekadar tu dulu.
Cuma kena ingatlah sebagai ingatan saja, azan ni dia ada jawab azan, bila kita lafaz Allahu Akbar. Untuk orang yang mendengar azan kena jawab azan, jawab Allah. Dia jawab apa yang telah dilafazkan oleh imam, oleh muazzin, dilafazkan semula oleh jemaah yang mendengar azan. Yang dengar azan tu dia kena apa ni lah, dia kena jawab azan lah. Dia kena jawab azan semula. Itu bagi makmum yang mendengar azan. Hukum apa, Ustaz nak tanya, hukum apa tu kalau dia jawab? Menjawab azan. Ya. Dalam menjawab azan ni dia memang Nabi sebut dalam hadis lah. Apabila kita mendengar azan, kita mestilah menjawab azan. Mesti menjawab azan. Azan ataupun iqamah. Mesti kita jawab azan itu setelah kita dengar azan. Dan lafaz azan itu hendaklah kita ikut apa yang dilafazkan oleh muazzin. Apa yang dilafazkan oleh muazzin tu kita kena jawab setiap lafaz itu. Setiap lafaz itu hendaklah kita jawab. Kalau dalam paparan yang saya tunjukkan tu, kita kena jawab sunat. Sunat. Kali bila lafaz azan dilaungkan, kita jawab. Kita jawab azan itu. Boleh? Contoh kat dalam paparan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mendengar azan hendaklah menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Kemudian kalau syahadatain ini itu kita jawab juga bila lafaz azan, asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Okey? Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena jawab azan. Sebab Nabi SAW sebut, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri. Hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mensahihkan hadis ini. Juga disahihkan oleh Imam Muslim. Juga disebut oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi. Dia ada sebut. Imam An-Nasa'i tentang ini. Imam Ibnu Majah pun ada sebut. Dia sebut apa? Apabila mendengar azan. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW. Nabi sebut apa? Qala Nabi SAW, idza sami'tumun nida. Apabila kamu mendengar an-nida ni maksudnya azan. Faqulu. Lu tu maknanya jamak. Jamak maknanya merujuk pada semua orang yang mendengar azan, orang Islam yang dengar azan, mislu ma yaqulul muazzin. Ikut, maknanya ulang, maksudnya lafazkan apa yang dilafazkan oleh muazzin. Apa yang dilafazkan tu dilafazkan semula oleh orang yang mendengar azan itu. Kalau kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang mendengar lafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkan seperti mana apa yang muazzin ucapkan. Sehingga pada kalimah tertentu, ada kalimah yang bila dilaungkan ada bacaan dia. Contohnya hayya 'alas salah. Kita lafazkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu. Kita jawabnya gitu. Yang untuk lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah lah. Okey. Boleh Boleh Ustaz. Itu kita lafazkan apabila kita dengar lafaz azan itu begitu. Cuma ada dipanggil apa tu nama tu, kalau azan subuh dipanggil taswib. At-taswib itu bacaan ketika dibaca ketika azan subuh. Itu panggilan dia namanya at-taswib, itu dibaca ketika azan subuh. Itu namanya at-taswib. Taswib.
At-taswib dibaca untuk azan subuh. Apa kalimahnya? As-salatu Khairun minan khairum minan naum. naum. Sama sunat. Dia boleh tanya dia jawab azan tu hukumnya sunat. Sunat jawab azan hukumnya sunat. Jadi as-salatu khairum minan naum ini adalah lafaz yang disebut sebagai at-taswib. Itu melakukan pada waktu subuh. Disebut disebut apa ni at-taswib itu, at-taswib iaitu azan subuh, itu dibaca ketika azan subuh pada lafaz selepas lafaz hayya 'alal falah. Macam tu. Boleh dibaca selepas hayya 'alal falah. Tu dia. Boleh? At-taswib. Apa lafaznya? Itulah. As-salatu Khairum minan naum. Minan naum. naum. Okey. Itu kalau lafaz itu lafaz at-taswib ni dia ada banyak dia ada banyak versi. Kalau kita tak ada apa-apa masalah, dia akan guna as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau ada musibah, contohnya kita bila orang tak boleh, orang ditimpa musibah, maknanya contohnya kena ditimpa virus macam kita ni kan. Suatu ketika dulu kita pernah hadapi situasi itu, kita tak boleh keluar rumah. Tapi azan memang kena kumandangkan. Tapi orang tak boleh pergi masjid dan surau sebab virus yang merebak. Ataupun hujan terlampau lebat. Keadaan terlalu gelap, gelita sampai angin bertiup kencang. Tapi muazzin tetap disunatkan kena baca. Disunatkan pada muazzin tu untuk baca. Taswib ni tadi, at-taswib ni disunatkan supaya muazzin lafazkan. Tapi kena tukar bila orang tak boleh nak pergi masjid, daripada as-salatu khairum minan naum, kat tempat saya pun pernah dibaca macam mana? As-salat, dia bukan as-salatu khairum minan naum, dia panggil adalah hadis Nabi ada sebut. Maknanya kamu bacalah dengan sallu fi rihalikum. Itu pernah disebut oleh Nabi. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis sahih. Maknanya Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini. Nabi sebut, bacalah kamu thumma qala sallu fi rihalikum. Maknanya bacalah kamu dengan bacaan sallu fi rihalikum. Maksudnya apa? Solatlah kamu Di rumah. Di tempat masing-masing. Ataupun sallu fi rihalikum maksudnya tunaikanlah kamu solat di tempat masing-masing. Jangan baca as-salatu khairum minan naum. Dia tengok keadaan. Sallu fi rihalikum. Contoh di tempat-tempat kamu. Itu satu masa dulu tempat saya pun sama juga. Bilal dia azan dia tertukar. As-salatu khairum minan naum dengan sallu fi rihalikum. Jangan terkejut pula bunyi itu. Itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Maknanya memang ada perintah Nabi untuk situasi-situasi tertentu yang kita tak boleh nak pergi masjid disebabkan masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Jadi muazzin melafazkan lafaz itu. Itulah sebut sebagai lafaz at-taswib. Okay, ada soalan lagi nak tanya? Itu lafaz tu. Okay, boleh Satu soalan Ustaz. Ya. Ustaz, ada yang azan tu bila ada satu kematian tu, sebelum dia pergi keluar daripada rumah tu, dari rumah dia nak pergi kubur, dia azan dulu tu. Tu macam mana Ustaz? Ada tempat juga. Yalah, azan apabila kita nak pergi tempat yang jauh. Contohnya kita menunaikan ibadah haji ke kan. Kita azan. Itu untuk supaya kita memulakan. Itu pun ada juga disebutkan bila kita nak memulakan satu perjalanan jauh untuk menunaikan satu ibadah kepada Allah SWT, dibolehkan atau diharuskan kita melaungkan azan. Begitu.
Ya. Jangan terkejut pula orang nak Ada pergi haji kematian kan. tak? Sebelum nak gerak pergi haji tu ada orang azan. Jangan marah lah dia ni. Itu saya kata tadi, azan ini dia diguna pakai bukan saja untuk, bukan digunakan untuk melaungkan azan tu untuk masuk waktu saja. Dia ada function yang lain lah. Okey, azan tu. Wallahu a'lam. Jadi maksud dia kematian pun boleh Ustaz. Ada saya tengok tu, satu tempat dia ada kematian tu. Dah habis statement, dan kubur dia azan pula tu. Macam mana Ustaz? Boleh juga. Tengok, kita kena tengok situasi tu berlaku tu. Ada apa-apa kat situ tak yang menyebabkan dia kena azan kat situ. Saya cakap tadi. Untuk dia tahu ada benda ke atau nak tahu apa situasi tu. Kematian tu apa berlaku di situ sehingga kan orang tu azan. Dia kena tengok keadaan tu. Jangan kita azan. Mungkin ada apa-apa yang berlaku di situ. Mungkin ada serangan ke apa kita tak tahu apa situasi tu. Haji kena detailkan lah. Kenapa kematian dia azan. Sebab nak tahu kat situasi tu kan. Jadi kita kena tengok betul-betul, kena jelas lah cerita tu macam mana. Jadi saya tadi dah sebut tadi, azan ni dia banyak fungsi lah. Nak menghalau syaitan, dan syaitan di tempat tu. Mungkin ada, kadang-kadang ada kematian orang, dia macam ni, tu kadang-kadang ada isu-isu lah. Orang meninggal dunia ni kadang-kadang ada isu. Isu contohnya kan, contoh gangguan. Kadang-kadang bukan sebab banyak berlaku kat tempat-tempat orang yang meninggal dunia. Kadang-kadang orang yang meninggal ni dia susah nak meninggal tau. Susah nak meninggal dan dia ada perkara yang berkaitan dengan diri dia lah. Yang contohnya dia ada pendamping, dia ada buat perjanjian dengan makhluk halus tu. Sehingga kan waktu mati tu boleh dapat rasa anak cucunya ada gangguan sebagainya kan. Pernah dengar tak cerita tu Ji? Ada juga je. Ni orang-orang lama dia tahulah kan. Orang-orang yang veteran tahulah cerita. Orang lama berlaku begitu memang banyak kali berlaku. Bila dengan azan itu kita nak halau benda tu supaya tidak mengganggu orang nak nguruskan jenazah kan. Sebab dia sekejap dia meninggal. Tak nampak macam meninggal tapi bila pegang dia bangun. Jenazah tu bergerak, lagilah orang kan. Ada masalah. Itu saya kata tadi, saya tak nak panjangkan benda ni. Bila berlaku macam tu, sebenarnya kadang-kadang orang tu dah meninggal dunia. Kadang ada yang dia dia ada perjanjian dengan benda-benda halus ni. Dia menyebabkan rohnya sukar. Dia menderita, nak keluar dari jasad tu dia menderita disebabkan dia ada perjanjian dengan alam lain, dengan makhluk yang lain yang halus tu, menyebabkan terseksa dia dalam keadaan sebelum dia meninggal tu dia terseksa kan. Dalam keadaan hampir yang gitu sekali lah. Jadi keadaannya pernah berlaku begitu. Ada orang azan ni supaya benda yang mengganggu itu dia hindarkan dari tempat tu supaya memudahkan urusan untuk urusan jenazah lah. Urusan jenazah supaya tak bergerak-gerak lah jenazah tu. Kadang sebab dia bukan bergerak pun, kadang ada benda kat situ kan. Dia bergerak padahal dah meninggal lama dah. Ataupun sebaliknya macam itu kena selidik dulu. Tak boleh kita bersangka-sangka pun tak boleh juga kan. Jadi azan tu kadang ada fungsi dia kat situ. Bila azan, benda-benda halus ni dia lari. Dia lari. Lari. Sebab Nabi sebut dalam hadis, apabila dengar idza sami'al azan, bila dengar azan ini, syaitan ini dia akan lari sampai terkentut-kentut. Sampai terkentut-kentut. Ni hadis sahih. Nabi SAW sebut bila dengar azan, syaitan ni dia akan lari. Sebab apa? Azan ni menyebabkan mereka jadi sakit dan luka. Dia akan lari sampai terkentut-kentut. Nak ceritakan punya dia takut bila dengar azan tu. Itu antara fungsi azan ini ialah menghalau benda-benda yang mengganggu atau yang membahayakan kita lah, benda-benda termasuk benda-benda halus lah. Jelas Haji tu kita cerita dah, kita nak tahu cerita dah apa sebab tiba dia azan kat situ kan. Wallahu a'lam. Kita sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma inna nastahfidhuka ma 'allamtana wa dhakkirhu 'inda hajatina ilayh wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika,
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.